My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu lagi dalam program kita My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Nampak ping sikit. Ping sikit. Ping tak apa Ustaz. Okey, alhamdulillah. Semangat insya-Allah. Semangat kita ya dalam kita berada di penghujung surah An-Nisa Ustaz ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, bersama adik-adik yang mengikuti pada hari ini. Kita doakan agar kita dapat membaca halaman 106 ini, ayat yang terakhir daripada surah An-Nisa, dan juga kita memulakan surah kelima, surah yang terakhir bagi kumpulan Madaniyah sebelum kita masuk kepada surah Makkiyah. Jadi menarik Ustaz ya, ada sebabnya yang kita nak lihat bersama pada hari ini. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, jom kita kongsikan di Facebook masing-masing. Kita nak pastikan bahawa kalau boleh kita nak sebarkan cahaya daripada Al-Quran ini seramai mungkin sampai ke seluruh negeri, ke seluruh negara Ustaz ya, sampai ke Jerman, sampai ke Yishun di Singapura ya, sampai ke mana-mana, kerana kita yakin bahawa sebenarnya dalam kemelut sekarang kita memerlukan tali Allah untuk membuat perubahan ya. Burhan yang kita baca, yang kita belajar semalam akan pasti memberi ketenangan dan juga solusi kepada cabaran kita. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Khususnya assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, mari kita mulakan dulu pertemuan kita dengan Ummul Quran. Dah 100 lebih episod ini Ustaz ya. Maksudnya dah 100 kali lebih juga kita mengulang Ummul Quran ini Ustaz. Mudah-mudahan dapatlah sedikit sebanyak manfaat kepada kita dari segi bacaan, pemahaman, dan mungkin untuk yang kesekian kali ini kita sudah mula memahami maksud-maksud ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah insya-Allah taala. Mari kita sama baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Ustaz ya, kita membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk sama-sama kita menyiapkan diri kita ya. Bagi tuan-tuan yang belum bersiap lagi tu, kita bersiap untuk kita melihat kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendapat lagi pencerahan demi pencerahan di hujung surah An-Nisa ya. Bagi sesengah kalau saya membaca di ayat akhir ini Ustaz ni, surah An-Nisa ini dia macam tiba-tiba ya bercakap balik tentang harta pusaka. Betul, ya, tetapi kita akan lihat bagaimana sebenarnya apa yang disampaikan ini adalah hidayah yang penting sangat kita beri perhatian. Ada kaitan dengan halaman 105 yang kita belajar semalam, dan mungkin satu persoalan satu soalan ringkas Ustaz ya untuk tuan-tuan yang berada di rumah menjawab. Soalan ringkas sahaja ya. Dalam halaman 106 ini soalannya ialah apakah dua perkara yang perlu kita saling tolong menolong. Apakah dua perkara yang perlu saling tolong menolong. Jadi ini soalan ringkas dan mungkin dalam program ini, dalam perbincangan kita nanti ada jawapannya yang kita akan dapat, dan insya-Allah di hujung nanti mungkin Ustaz Tarmizi ataupun mungkin di Facebook nanti kita bacakan komen siapakah yang dapat menjawab soalan ini. Ini secara ringkas untuk mengambil satu manfaat daripada halaman 106. Ringkasan sinopsis pada hari ini mari sama-sama kita saksikan, iaitu pada ayat terakhir surah An-Nisa pada ayat 176 bercerita tentang al-kalalah ya, waris saudara lelaki, saudara perempuan sekandung atau sebapa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apa sebabnya, apa kepentingannya, kita akan saksikan, kita baca bersama. Diikuti dengan permulaan daripada surah Al-Maidah ya, berkaitan dengan seruan kepada orang yang beriman memenuhi perjanjian, memenuhi akad, larangan melakukan pelanggaran kerjasama untuk melakukan kebaikan, dan memuliakan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita ada 3 ayat saja. Saya bagi tuan-tuan yang berada di rumah sudah bersedia untuk halaman 106. Mari sama-sama kita mulakan dahulu satu ayat dulu Ustaz ya. Satu sahaja ayat mengakhirkan surah An-Nisa. Nanti selepas rehat nanti kita bacalah 2 ayat pada surah Al-Maidah. Jadi sama-sama kita baca Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Hari ini kita berada di akhir surah An-Nisa Jadi kita nak baca dulu permulaan ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Ramai Ustaz di Facebook kita sekarang ni. Masya-Allah, semua bagi salam daripada salam Zuhur bagi warga Kota Kinabalu. Puan Nur Ain. Dah masuk Zuhur dah? Ya, dah masuk Zuhur. Kita doakanlah sahabat-sahabat kita di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, senantiasa di bawah naungan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan buat sahabat-sahabat kita di negeri Sabah daripada wabak ni, pandemik. Mudah-mudahan sah. Amin ya rabbal alamin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey. Mari kita baca satu ayat 176 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
Surahul Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-176 Ustaz ya. Ayat yang terakhir daripada surah An-Nisa, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah ya. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bahagiannya 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Ya, jadi di ayat akhir ini yastaftunaka qulillah ya, ataupun mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah ya. Nabi melawat kepada salah seorang sahabat namanya Jabir. Dia sakit ya, bila Jabir sedar beliau menyatakan bahawa kalau dia pergi, dia kata dia tidak ada anak ya. Jadi dia bercakap tentang kecuali kalalah. Jadi sahabat-sahabat pun bertanyalah ya, ataupun Jabir pun bertanya tentang kalalah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa cara menguruskan kalau katakan kalalah ini orang yang meninggal tanpa orang tua dan tanpa anak. Dia anak tak ada, jadi anak tak dapat mewarisi harta dia, dan orang tua pun tak ada, dia tak ada ayah ya untuk mendapat harta tersebut. Jadi harta itu sampai ke mana? Jadi di sinilah diberikan panduan ya. Panduan, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah ya. Dan menariknya, sebelum kita bincang tentang kalalah ini, kerana ia ada kaitan dengan hukum faraid yang konsisten berlaku dalam surah An-Nisa ini, dan kalalah ini pernah disebut di dalam ayat awal Ustaz ya, pada ayat yang ke-12. Betul. Pada ayat 12 ayat ini turun pada musim sejuk. Betul. Yang ini pula ayat akhir ini pada musim panas ya. Ini penerangan lebih lanjut tentang bagaimana kalalah ya. Kalalah kalau di sini mungkin bercakap tentang adik-beradik seibu seayah ataupun sebapa. Kalau di sana seibu. Ini teknikal sikit faraid, kita tanya pada pakar-pakar kalau kita ada cabaran ini. Tapi nak ceritanya ialah kalau tidak ada anak dan juga ayah mungkin sudah tidak ada ya, mungkin sudah meninggal, maka kesannya ialah berlakulah kalalah ini. Jadi kalau kita lihat ayat ini adalah ayat akhir selepas kita bincang semalam tuan-tuan ya. Apa yang kita lihat semalam ialah orang-orang yang beriman ini dia merujuk kepada burhan ya, kepada bukti daripada Nabi dan nuram mubina, daripada cahaya. Ya, maksudnya kita merujuk kepada Al-Quran, berpegang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'tasamu bih. Jadi mengapa ini penting Ustaz ya? Pasal dia ada kaitan, kalau di atas di bahagian atas 105 semalam kita bincang tentang istilah lan yastankif. Ya, maksudnya Nabi Isa tidak rasa sombong untuk beribadah pada Allah SWT. Jadi maksudnya ialah tidak merengus. Merengus tu kata alamak tak layaklah saya. Tak begitu. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Isa, walaupun pengikutnya kata kamu sebenarnya tak layak kerana kamu lahir tanpa ayah, kamu ni adalah ruhullah, kamu adalah kalimatullah. Jadi pengikutnya angkat, tapi Nabi Isa kata aku okey je. Aku adalah abdal lillah ya. Jadi apakah cara untuk kita memastikan kita sebagai pengikut tidak mensucikan orang-orang yang kita hormat dalam hidup kita, dan orang-orang yang dihormati pun masih lagi kekal menjadi hamba kepada Allah bila kita kembali kepada burhan, kita kembali pada nuram mubina daripada Al-Quran. Jadi salah satu tandanya Ustaz ya, tanda seseorang itu lan yastankif, tidak merengus, bila Allah kata kamu ni sebenarnya masih tak settle lagi urusan harta pusaka, kita ambil manfaat ataupun pedoman. Jadi tak adalah boleh kata malaslah saya nak urus-uruskan tu, biarlah adik-beradik dah bergaduh ke ya. Kalau dalam konteks ini pasal tak ada anak, jadi bila ada saudara perempuan, maksudnya kalau saya pergi contohnya ada adik perempuan ini, kalau tak ada anak lah, tapi kalau ada anak, anak akan menjadi hijab, istilah dalam faraid ini, dia mendinding, menghalang daripada adik-beradik dapat ya, ada dia punya syarat dia. Tapi kalau tidak, dia dapat setengah ataupun dapat 2/3, dan si lelaki kalau ada adik-beradik itu dapat selebihnya ya. Ini syaratnya kalau tidak ada anak. Jadi ini penghujung kepada surah An-Nisa ya, sehingga kan bila Allah menyatakan fa in kana tathnataini falahuma thuluthani mimma tarak ya, kalau ada dua adik-beradik
saudara perempuan dapat 2/3. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsain. Ya, kalau ada adik-beradik lelaki perempuan, maksudnya yang lelaki akan dapat 2 bahagian daripada perempuan. Inilah yang dipersoalkan bagi setengah feminis. Dia kata mengapa tak adil, kan? Tapi kita kena ingat bahawa dapat lebih harta ini, tuan-tuan sekalian, di sebalik tu ada tanggungjawab. Kan? Malah sebenarnya si abang lelaki ataupun adik lelaki, dia kena menjaga adik-beradik kakak perempuan dia dan juga kepada anak dia kena cari nafkah. Ada tanggungjawab, bukan sekadar dapat 2 bahagian, tukar sport rim, kan, ataupun tukar rumah, tukar segala-galanya, bukan. Ia ada kaitan dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ya. Dan ini penting, Allah nyatakan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan ini agar kita tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah ini amat mengetahui. Itu sebabnya kalau kita bercakap tentang umat Yahudi diberi amaran, Ustaz, ya, hormati wahyu bersama Nabi Musa. Ya. Apa sambungan? Jangan merengus disuruh Tuhan, urus bersungguh harta pusaka. Jadi itu, ya, maksudnya jangan merengus, ya, dan tanda kita tidak merengus ini walaupun macam licih sikitlah, harta pusaka ni nak kena berkumpul balik, kena panggil peguam ke hakim dan sebagainya, tetapi bila Allah cakap wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui. Betul, Allah Maha mengetahui. Bila Allah bagi faraid ini, hukum ini, ia adalah untuk menyelesaikan banyak isu, Ustaz, ya. Maksudnya ialah orang yang masih hidup, dia jaga hak dia, dan hubungan dengan orang yang sudah meninggal pun dia jaga hak. Allah. Kalau tidak, dia kata abah tak sayang saya. Kan, tak nak saya doa untuk abah, wakaf untuk abah tak nak. Pasal apa? Abah tak bagi apa-apa untuk saya. Contohnya, kan, dulu saya lah yang tunggu abah bekerja, kan. Itu belum lagi isteri, adik-beradik semua claim. Kan, waktu dia dah pergi itulah dia claim. Dan itu berlaku dalam masyarakat, Ustaz. Dalam berita yang baru ini, ya. Maksudnya bila masih hidup semuanya diangkat-angkat, tapi bila pergi itu, isteri diketepikan, si anak diketepikan, adik-beradik pula pergi masuk. Padahal sebenarnya kalau kita tengok di sini, anak dan juga ahli keluarga ada bahagiannya, adik-beradik ada bahagian yang kita belajar daripada surah An-Nisa. Jadi kita kena merujuk kepada yang memahami faraid. Jika katakan tuan-tuan tidak biasa dengan istilah 1/3, 1/6 ini, tapi ceritanya algebra penting, Ustaz. Yang 1/3, 1/6 ni, ya, dia perlu difahami. Kalau adik-adik yang tak suka belajar matematik tu, bila kita tengok kat sini penting, ya, penting untuk kita fahami. Jadi ini adalah penghujung kepada surah An-Nisa dan kita nak masuk pada surah Al-Maidah. Ya, Ustaz. Ya. Jadi surah Al-Maidah kita surah ke berapa, Ustaz? Nombor? Surah yang ke-5. Ke-5, ya. Dan antaranya bermaksud hidangan, Ustaz. Hidangan dari mana, Ustaz? Masya-Allah. Daripada langit. Ya, di hujung nanti surah Al-Maidah kita akan melihat kepada permintaan Hawariyun, pengikut pada Nabi Isa, minta Ma'idah minas sama, ya, iaitu minta hidangan daripada langit. Apa ceritanya kita baca sampai ke hujung nanti. Tapi nak ceritanya secara ringkas, tema bagi surah Al-Maidah ini, bila kita banyak kurniaan Allah diberikan, kita mempunyai tanggungjawab yang lebih. Ya, makin banyak lagi kereta, makin banyak duit, makin banyak lagi ilmu, pandai bercakap, pandai itu semua adalah fadl daripada Allah Subhanahu taala. Makin kita kena berjuang untuk Allah Subhanahu taala, dan azabnya lebih berbanding dengan orang yang rumahnya tak berapa sebiji. Persoalan nanti tu akan lebih banyak lagi. Banyak persoalan. Ya, jadi itu yang kita akan belajar seawal daripada ayat pertama yang kita akan lihat bersama, Ustaz, ya. Cuma sebelum itu kita lihat dahulu perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan kita yang kita nak belajar ialah wafa. Ya, ini yang akan muncul pada ayat pertama nanti, iaitu maksudnya memenuhi janji, menyempurnakan sesuatu janji, dan perkataan ini berulang sebanyak 66 kali di dalam Al-Quran, ya, yang perlu kita beri perhatian. Dan ayat yang pertama nanti dalam surah Al-Maidah akan bercerita tentang wafa, Ustaz, ya. Wafa, dan satu istilah orang yang beriman. Kalau dalam surah Maidah ayat pertama Allah panggil orang beriman. Beza dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat pertama ya ayyuhan nas, bezanya kat situ, ya. Dan apa lagi perbezaan di antara surah An-Nisa dengan surah Al-Maidah? Surah An-Nisa banyak cerita tentang hubungan dalam keluarga. Betul. Ya, dan pada surah Al-Maidah ini ada kaitan dengan hubungan dalam masyarakat,
tetapi diperincikan berkaitan dengan apa, tentang makanan, tentang bersuci, tentang haji. Itu banyak disentuh dalam surah Al-Maidah. Surah An-Nisa adalah surah keempat, ya, banyak bercerita tentang keadilan. Surah Al-Maidah pun bercerita tentang keadilan. Ya. Kalau dari segi kalimah tu Ustaz kan. Surah An-Nisa banyak hujung ayat dia mad iwad. Lima, Hakima, Basira, dua harakat. Tapi kalau dalam surah Al-Maidah dia banyak ma'arif li sukun. Panjang macam dia. Itu beza di antaranya lah. Dan lebih daripada itu, surah Al-Maidah ini adalah surah yang terakhir diturunkan. Betul. Ya, ada yang kata sebahagian, ada yang kata keseluruhan surah dalam zaman Nabi itu diturunkan ketika haji wada'. Jika Nabi haji itu turunlah ya ayat yang ada. Kemudian apa lagi? Dalam surah Maidah ini adalah penekanan tentang syariat, maksudnya menyempurnakan segala syariat. Sebabnya salah satu kesempurnaan syariat ialah makan. Detail butiran-butiran yang cerita pasal makan. Dan lepas itu masih lagi ada cerita pasal ahli kitab. Surah Nisa pun ada cerita, di sini pun ada cerita. Mengapa? Kerana ahli kitab ini adalah dua agama yang besar. Betul. Yahudi dan Nasrani, terutama Nasrani lah. Allah ingin bawakan kerana penting untuk kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa seterusnya bercerita tentang ahli kitab, perempuan ahli kitab boleh dikahwini, kan? Kalau surah Al-Maidah ini bercakap tentang halal haram dalam makanan. Ya, jadi itu pun ada kaitan dengan ahli kitab. Dan apa lagi beza? Saya tengah membeza-bezakan ini agar kita masuk surah Maidah kita sudah bersedia. Betul, ya. Satu lagi ialah dalam surah Al-Baqarah ataupun surah An-Nisa ini cerita pasal arak, hampir diharamkan, tapi dalam surah Al-Maidah ini confirm totally diharamkan. Jadi itu adalah perbezaan surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Kita berehat sebentar, kita menyambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat pertama memulakan surah kelima kita, Ustaz. Masya-Allah. Surah Al-Maidah. Alatul. Masya-Allah, masya-Allah ya. Alhamdulillah kita bermula ya, kita meraihkan ya permulaan surah Al-Maidah kita, Ustaz ya. Surah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terutama pada ayat al-yauma akmaltu dinukum ya, yang kita akan baca pada hari-hari mendatang. Dan mungkin ada pertanyaan daripada di Facebook, Ustaz ya. Puan Khadijah Mat Repah kata surah terakhir diturunkan, tapi mengapa nombor 5 dalam Quran? Susunannya. Jadi penting kita fahami, ini istilahnya dalam ulumul Quran, iaitu Al-Quran ini turun pada Nabi, berbeza susunannya. Ada ulama yang menyusun ikut susunan daripada surah Al-Alaq, surah Mudassir, Muzammil, Qalam dan sebagainya, sampailah hujung sekalinya antaranya ialah surah Maidah. Tetapi bila kita bercakap tentang kitab Al-Quran ini yang lengkap daripada atas, daripada langit atas turun ke bawah itu, ianya susunan seperti apa yang kita ada. Subhanallah. Ya, jadi langit atas ke bawah itu macam apa yang kita baca, tetapi bila turun pada Nabi itu ikut pada keadaan. Subhanallah. Dan itu sebabnya bila kita lihat dalam program My Quran Time ini, saya bertanya kepada cikgu saya lah ya, dia cakap bahawa ikut daripada awal sampai akhir, pasal ini adalah bacaan reading of the ummah. Bacaan untuk umat faham. Dia lebih kurang macam kita baca textbook, kita baca daripada awal sampai akhir. Tapi bila ada masalah kejuruteraan ke masalah perubatan ke, dia bukannya kena tengok jawapannya mesti dalam bab pertama, bab kedua, tak. Dia kena tengok pada bab mana yang sesuai. Dan Allah berikan kepada kita, bila kita faham perkara ini secara menyeluruh, insya-Allah sedikit demi sedikit jawapan itu mungkin ada dalam surah Maidah, mungkin ada dalam surah Al-Kafirun ataupun surah An-Nisa. Dia berada di sepanjang Al-Quran ini ya. Jadi inilah silibus kita, silibus kelima yang perlu kita faham. Lebih daripada itu, ia ada kaitan dengan perundangan, Ustaz ya. Madaniyah ni banyak perundangan. Jadi nak bina, kita ni dah Islam, jadi kena faham undang-undang. Tapi menariknya Quran ini berbeza daripada Taurat. Taurat ni undang. Kan. Tapi kalau Islam, kalau Zabur dia ada ingat Allah, nilai. Quran gabung dua-dua. Subhanallah. Ya, seperti Zabur campur Taurat, jadilah Al-Quran yang ada nilai. Walaupun surah Madaniyah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Maidah ini, tapi masih lagi ada nilai-nilai. Sebabnya nilai inilah yang kita ingin sebarkan dalam sahabah Al-Quran. Kita hidupkan, Ustaz ya, bercakap tentang sahabah Quran. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk terus berinteraksi dengan kita. Kita berukhuwah dengan platform rasmi kita, Sahabah Al-Quran, My #Quran Time, dan juga My #Quran Time Facebook kita yang tu. Kemudian kita ada YouTube, Telegram dan juga Twitter, My #Quran Time Official, dan juga Instagram My Quran Time Official. Dan baru ni Ustaz, saya berkesempatan Ustaz bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran Ustaz di rumah ngaji saya. Di mana? Di rumah ngaji di Kampung Kubang Palas, Hulu Terengganu. Oh, Terengganu. Allahu Akbar. Mereka Ustaz terbang ke sana. Terbang sekejap dengan SOP yang ketat lah. Ketat. Bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran di sana, mereka sangat bergembira dan syukur sebenarnya kerana dapat bersama dengan Al-Quran. Terima kasih TV Al-Hijrah kerana bawakan My Quran Time. Subhanallah. Jadi itulah kita nak sebarkan lagi, kita sharekan lagi kepada sahabat-sahabat kita tentang platform-platform yang telah kita kongsikan tadi. Dan seperti biasa juga Ustaz, kita nak berkongsi juga dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya tentang pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita. Barangkali kita dah belajar dulu masa sekolah Ustaz, dah belajar masa kita periksa dulu SPM dan sebagainya lah. Walau di mana peringkat kita dah pernah belajar, mungkin agak-agak lupa nama dia Ustaz. Di mana kita tengok perkongsian tajwid kita tentang sifat huruf istifal. Pada hari ini kita nak kongsikan sifat lazimah yang keenam, iaitu istifal. Dari segi bahasanya bermaksud menurun. Dari segi istilahnya, tidak terangkat pangkal lidah kita ketika menyebut hurufnya. Ada banyak huruf dia dekat situ, ada alif, ada nun, ada shin, ada ra, ada ha, da, ya, tha, ain, lam, mim, kaf, sin, waw, fa, ta, jim, ha, za, ba, dha,
alif lekang dia kan. Jadi itu antara huruf-huruf istifal. Bila kita sebut huruf-huruf ini tidak terangkat pangkal lidah kita. Ada huruf yang kita sebut terangkat lidah. Ada sifatnya kan. Contohnya isti'la, contohnya kita dah belajar sebelum ini. Istifal tak terangkat lidah kita. Antara contoh dia yang terletak pada ayat yang ke-176 tu, antaranya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Contoh huruf lam contohnya kalala, kalala, dia tak terangkat pangkal lidah kita. Pangkal lidah yang mana? Yang hujung dekat dengan anak tekak kita kan. Yang hujung tu, hujung lidah yang ni, pangkal yang ke dalam tu dekat dengan anak tekak kan, tak terangkat lah. Jadi itu kita akan sentuh sifat istifal ini huruf by huruf. Setiap huruf kita akan sentuh nanti, dan kita insya-Allah kita akan tunjuk sekali dengan gambar rajah apa tu lidah kita yang sebelum ni kita pernah kongsikan tu Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Itu hari ini kita menyambung tentang apa? Istifal ya. Dia sambungan daripada semalam ya, istifal. Sebelum ini kita berbincang tentang isti'la. Ya? Yang kena naik sikit Ustaz ya. Dia terangkat pangkal lidah. Yang ini turun dengan sikit. Menurun. Dia tak terangkatlah. Tidak terangkat ya. Kalau dia terangkat bunyi tebas tak? Contoh yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kala dia Allah. Oh, itu macam ada. Tak kena. Okey. Itu macam masih India. Okey, masya-Allah. Jadi Ustaz, itu adalah pelajaran penting yang kita nak terus baiki bacaan. Betul. Dan kita memulakan surah Al-Maidah ini, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji. Haiwan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Dia kendaki. Dia ada pasal janji, tiba-tiba masuk pasal ayam itik dan juga lembu. Kan. Mungkin bagi setengah orang kata ini apa kaitannya ya. Tapi mari kita tengok dahulu. Aufu bil uqud ini maksudnya wafa yang kita dah belajar tadi, tunaikan ataupun sempurnakan ya. Kalau 100 itu maksudnya 100% perlu ditunaikan uqud. Dan uqud ini maksudnya apa? Kalau ada tali tu Ustaznya, dia ikatan. Ikatan. Dan uqud ini adalah perjanjian kita dengan siapa? Kalau ikutkan kepada pendapat daripada Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani dia, bahawa akad kita dengan Tuhan. Kedua, akad kita dengan diri sendiri untuk menjadi manusia yang baik, dan juga yang ketiga, akad kita dengan sesama manusia. Sesama manusia maksudnya dalam surah An-Nisa banyak akad-akad yang sudah pun dimeterai, maka Allah menyatakan bahawa perlu jaga kontrak sosial bersama manusia dan juga kontrak kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bercakap tentang hubungan dengan Allah satu. Akad kita dengan Rasul, bila kita menyatakan 2 kalimah syahadah, itu pun akad. Akad antara suami isteri. Bila aku terima apa nikahnya, aku terima ya, aku terima tu, itu adalah akad. Kemudian antara pemimpin dengan rakyat, bila rakyat dah undi tu ya, tolong uruskan elok-elok, jangan pula ditukar-tukar, buat macam-macam kan. Pasal apa? Sebenarnya Allah menyatakan awal lagi, ini mesej bukan sekadar untuk manusia, ini orang beriman. Jadi kalau pandang mudah, orang dah beri amanah tapi kita main tolak-tolak, main buat sembrono, sebenarnya ada isu iman yang perlu kita semak balik semula. Dan apa lagi kalau katakan kita ada driving license Ustaz, itu pun akad juga. Kita berakad dengan JPJ, dengan kerajaan bahawa okey, saya akan ikut peraturan pakai seat belt, itu akad. Betul Ustaz. Ya, apa lagi akad dengan bank ataupun kita buat pinjaman, ada duit bayar cepat, jangan pula pusing-pusing. Tapi kalau tak ada, maksudnya si bank pun tolong ada akad juga untuk membantu kan. Okey, apa lagi dengan vendor contohnya. Ada syarikat besar dia saja lambat-lambatkan bayar. Pasal apa? Pasal dia nak pusing duit tersebut. Sebenarnya itu tanda iman yang bermasalah. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau katakan kita naik bas contohnya, ada tempat untuk ibu mengandung ke apa ke, kita duduk kat situ. Akad kita naik tempat begitu ialah, walaupun tak adalah naik bas saya akad dengan konduktor bas tu, saya akan ikut akad, bukan. Dia ada akad yang kita memang betul-betul ya. Kalau yang berat itu kita aku terima nikahnya tadi tu, tapi akad lain itu juga adalah sebagai social contract yang perlu difahami kita sebagai orang yang beriman. Jadi uhillat lakum bahimatul an'am, masuk kepada dihalalkan haiwan ternak, kerana ini bercerita tentang satu perjanjian kita dengan Allah, iaitu ketika menunaikan haji ataupun umrah, ada syarat-syarat dia. Betul Ustaz. Jadi bila kita
memegang janji dengan Allah ketika haji dan umrah ini, dia berkaitan dengan binatang ternakan bukit boleh makan. Ya. Tapi kalau berburu tak boleh. Dia sekarang ini kita mungkin tak ada masalah Ustaz ni, nak memburu ni apa pula kan. Zaman dahulu daripada Mekah nak Madinah itu 400 km. Kalau katakan nak dah rasa macam lapar, bukan boleh berhenti kat R&R. Betul. Ya. Waktu itu nampak ada binatang, ingat nak terjah aja tak boleh kerana masih lagi berihram. Jadi di sini menambangkan betapa Islam dalam surah Al-Maidah ni bercerita tentang menunaikan janji bila kita sudah berjanji. Dan janji itu luas. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah berhukum dengan apa yang dia kehendaki. Maksudnya bila Allah dah bantu kita, kita kena bantu Allah. Ya. Jadi Allah bantu kita dengan berikan panduan-panduan, dan kita bantu Allah dengan kita ikut panduan, ikut janji. Inilah intipati daripada ayat yang pertama. Jadi ayat yang kedua itu panjang Ustaz ya. Betul Ustaz. Panjang dan banyak pengajarannya. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi. Ya. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan mengganggu hadiyu wal qalaid. Hadiyu tu binatang korban, qalaid ini binatang yang telah dipasangkan tanda macam rantai ke daun ke apa ke, ia akan dikorbankan. Jadi jangan pula tiba-tiba tengah jalan jumpa dia terjatuh dua biri-biri, ada tanda tersebut, kita pergi cabut tanda dia tu, betul kita pergi jual. Jangan dibuat perkara begitu kata Allah. Dan seterusnya, jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari kurniaan dan keredaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum kerana mereka menghalangmu dari Masjidil Haram, mendorongmu melakukan perkara yang melampau batas. Jadi ada beberapa perkara kat situ. Iaitu yang pertama ialah wala aminal Baitul Haram. Jangan ganggu orang yang nak pergi ke tanah haram. Ya, menyusahkan. Kalau kita sekarang ni kerajaan Saudi, sebelum ini ya, ada masa di mana Mekah Madinah ini dia pengurusan ni tak berapa bagus sangat. Ya, menyusahkan kepada orang yang nak pergi ke Baitul Haram. Jadi pergi Baitul Haram ini ada dua. Satu, yabtaguna fadlan min rabbihim, untuk berniaga tak ada masalah, untuk mencari rezeki, waridwana, dan juga untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, ayat yang kedua ini, wala yajrimannakum, ya, dah boleh berburu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Ini amat penting. Apa ceritanya? Tahun lepasnya ketika peristiwa Nabi daripada Madinah ke Mekah 2 tahun, ya, pasal perjanjian Hudaybiyah 2 tahun. Mereka halang. Bila halang, mereka berjanji Hudaybiyah 10 tahun. Mereka Quraisy mungkir janji 2 tahun selesai. Jadi Nabi pun masuk ke Mekah. Jadi pada waktu ini Nabi masuk sebagai orang yang menang. Ya, sahabat-sahabat menang. Jadi isu orang menang itu yang diberitahu dalam ayat yang kedua ini. Orang menang kadang-kadang kita mungkin naik pangkat ataupun jadi kaya. Dulu tak ada ilmu, sekarang jadi orang yang berilmu. Dulu tak berjaya, sekarang berjaya. Orang yang dah berjaya ini, dia biasanya dia akan tonyoh orang bawah. Dia bila jadi pemimpin tu, dia suka tonyoh orang bawah. Jadi apa yang Allah ingatkan dekat sini, walaupun kamu dah menang, kamu sebenarnya boleh dia tenyeh kepada orang-orang yang pernah halang kamu 2 tahun lepas daripada Masjidil Haram. Allah kata jangan. Masya-Allah. Wala yajrimannakum, jangan sekali kamu melakukan dosa kebencian, benci pasal saya dah menang, dulu kamu buat hal, saya nak kenakan kamu. Itu adalah nilai yang Allah ingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan bertolonglah kamu atas perkara kebajikan dan takwa, jangan tolong pada perkara dosa dan pemusuhan. Jadi ini dua perkara Ustaz ya. Yang kita kalau kita tengok aur mencengkam tebing berkawan, kan, deras air mudik ke muara. Macam mana Ustaz? Kita tolong atas kebajikan, membina takwa, elak bencana. Kita kena tolong Ustaz ya. Dan kalau ada yang kata bahawa saya tak nak tolong, kan, saya tak nak tolong kamu sebagai orang yang sokong saya tak nak tolong kamu, ataupun saya tak nak tolong bos pasal bos bayar gaji tapi saya tak nak tolong. Kita rasa kita mungkin lepas di dunia, tapi Allah kata di akhirat nanti, innallaha wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kamu tak lepas daripada Allah. Ya, jadi pentingnya membina takwa. Pasal apa? Takwa itulah yang menyebabkan kita akan bersatu padu. Ya, kalau katakan sekarang dalam keadaan getir sekarang Ustaz ya. Di peringkat pemimpin dan rakyat memang kena bekerjasama, dan kita mengharapkan
kalau boleh ialah kita boleh sampai ya membantu antara satu sama lain. Jadi mungkin ustaz boleh baca sekali lagi ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sampai hujung ustaz. Allahu akbar. Ini dua baris yang penting ini ustaz. Kalau kita naik sedikit atas tu ada satu hukum tajwid wala amina mad lazim kalimi muthaqqal. Tu kena 6 harakat ustaz. 6 harakat dah ada sabdu kena hati. Baik. Kita baca dua baris yang akhir tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jadi takwa penting ustaz ya. Itu yang menyebabkan kita akan saling tolong menolong ya. Maksudnya sekarang ini bercakap tentang pengikut dan juga pemimpin boleh kerjasama. Betul ustaz. Kan? Jadi kita boleh kalau nak berbelanja untuk tahun ini contohnya untuk negara, untuk keluarga kita boleh tolong menolong. Betul. Pasal bila kita tolong menolong kita saling percaya. Betul, dia kalau kita harapkan pemimpin tolong belanja saya kan, yang pemimpin pula cakap pada rakyat tolong belanja saya, memang habislah negara ini ya. Jadi kita harapkan belanjawan yang akan datang ini nanti membawa kita kepada saling tolong menolong. Pasal kita dalam keadaan perit, sukar, dan kalau kita tidak tolong menolong sesama manusia, Allah kata innallaha syadidul iqab. Ya, jadi tanggungjawab bersama untuk membawa kita melihat pada situasi besar dalam halaman 106 ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Okey, ini resolusi kita iaitu jangan mengambil ringan mengenai pewarisan harta yang difardukan ya, iaitu pada ayat yang ke-176. Dan kemudian daripada surah Al-Maidah ini penuhi janji bagi membuktikan keimanan, sentiasa sokong dan tolong perkara kebajikan dan takwa dalam apa cara sekalipun. Jadi senario yang boleh kita lihat pada muka surat 106 ini dapat kita saksikan dalam karikatur di atas skrin tuan-tuan. Okey, kita nantikan ada tak? Okey. Tak ada. Okey, tak apa. Nanti kita baca doa bersama-sama ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Saat ini kami sedang mempelajari kalam-Mu ya Allah, surah Al-Maidah ini ya Allah. Mudah-mudahan kami benar-benar menjadi orang-orang yang senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan golongkan kami ya Allah kepada orang-orang yang tolong menolong dalam melakukan kesalahan, dosa-dosa dan permusuhan. Jauhkan kami ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah terima doa kita ustaz ya, agar kita ini buat sesuatu atas dasar hati kita yang betul-betul, bukannya main hentam sahaja dalam hidup kita. Dan tolong menolong ini memerlukan hati yang besar. Ini yang kita ingin sebarkan dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran, satu usaha untuk kita membina masyarakat ya. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita menghasilkan lebih banyak program mendidik masyarakat besar hati ketika berbuat kebaikan. Jangan marah-marah, jangan tonyoh orang di sekitar, kerana itu adalah kaedah yang memang dibenci. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan negara ini perlukan tuan-tuan untuk sama-sama kita membina negara ini dengan panduan surah Al-Maidah. Amin ya Rabb.
ulangan kita Ustaz jam 5, jam 10 dan pada jam 6 petang. Kita ucapkan terima kasih kepada semua. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Kita bertemu lagi pada halaman 107 esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.